Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berkuliah, yang mana kuliah pada malam ini saya diminta untuk menyampaikan ataupun mensyarahkan kitab ataupun buku yang ditulis oleh Syekh Sa'id Wahab Al-Qahtani. Al-Qahtani, satu kitab yang masyhur, diterjemah dalam pelbagai bahasa. Kitab ni asal nama kitab dia Hisnul Muslim, kubu bagi orang Islam ataupun perisai bagi orang Islam yang merangkumi bacaan-bacaan zikir daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan kitab ini disyarahkan oleh seorang pemuda daripada Jordan. Pengarang dia daripada Saudi. Disyarahkan oleh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad. Kemudian pengarang kitab asal dia rasa macam ada beberapa perkara yang dia tak setuju dengan orang yang mensyarahkan kitab ni, jadi dia betulkan balik. Jadi ada dua lah versi syarahan tu. Jadi insya-Allah kita akan bacalah kitab ni. Saya sebut pada penganjur yang jemput saya ke sini lah kan. Saya kata saya ni sibuk. Kadang-kadang saya datang, kadang-kadang saya tak free. Dia kata tak apa, bila masa free bagi tahu. Jadi saya tak tahulah bila nak habis. Kan? Tapi mungkinlah kitab ni bukan saya seorang lah yang akan hurai. Kalau ada orang lain nak huraikan pun silakan, nanti saya sambung aja kan. Kalau rasa lama sangat saya tak datang lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya difahamkan buku saya ni pun orang bagi. Saya ada yang version Arab dalam handphone saya. Yang version terjemahan ni orang bagi. Jadi yang kat tuan-tuan dan puan-puan tu pun sama juga orang bagi. Ada 30 naskah. Siapa yang ambil, kira dia dah janji lah dengan orang yang bagi untuk datang setiap kali ada kuliah. Okey, kira macam tu, okey? Dah tengok bawah dah. Nyesal pula aku ambil. Kan? Okey. Jadi itu hadiah lah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan orang yang memberikan hadiah kepada kita buku ni diberikan keberkatan di dalam hidup, diberikan keberkatan di dalam hartanya, insya-Allah. Ya. Baik. Sebelum kita nak bincang berkenaan dengan buku ni, Majdi Abdul Wahab ni, boleh kita panggil sebagai syarih, orang yang mensyarahkan kitab ni, dia letak satu bab dipanggil manfaat zikir. Manfaat zikir. Kita tengok dulu apa manfaat zikir. Dia letak 60. Tapi bila saya baca, saya tengok ada poin-poin yang berulang. Yang mana yang berulang tu kita tak ambil lah. Ya? Tapi dia letak beberapa manfaat yang boleh kita ambil iktibar. Bila kita nak berzikir nanti, kita kena tahu ini manfaat-manfaat zikir. Maka tuan-tuan tengok muka surat 15.
Muka surat 15 disebut. Dia kata, saya menyusun manfaat zikir dan doa ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Allamah Al-Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ni Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, anak murid kepada Ibnu Taimiyah. Dalam kitab dia Al-Wabilus Sayyib, dia kata ada manfaat. Apa manfaatnya? Yang pertama, zikir dan doa dapat menjauhkan, menghalau dan melawan setan. Ni terjemahan ni bahasa Indonesia lah, sebab tulis setan kan. Kalau kita syaitan kan. Itu di antara manfaat zikir lah. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil zikir-zikir yang seperti ini, kita panggil ruqyah ataupun ar-ruqa. Siapa-siapa yang terkena gangguan, maka dibacakan kepada dia zikir-zikir daripada Quran dan Sunnah, untuk menghalang dia daripada terkena gangguan syaitan, al-mas, iaitu rasukan dan sebagainya. Baik, yang kedua, ia merupakan amalan yang diredai oleh Allah. Ini confirm lah. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri suruh kita berzikir pada dia. Dalam Quran ada disuruh, dalam hadis ada disuruh, dan diajar oleh Nabi SAW yang kita akan tengok nanti. Kemudian yang ketiga, menghilangkan rasa gundah serta risau dari dalam hati. Ia dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan semangat dalam jiwa. Jadi kalau kita berzikir ni, kita faham bacaan zikir kita akan tenang. Kenapa kita tenang? Kerana kita tahu kita ada tempat bergantung. Usah pergi jauh lah tuan-tuan. Siapa-siapa yang faham bacaan Fatihah dalam salat tu, dia akan tenang. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Ju'ilat li qurratu aini fi salah. Dijadikan untuk aku penyejuk mataku dalam salat. Maksudnya Nabi SAW nak bagi tahu kat kita, bila Nabi salat, Nabi rasa dalam salat tu penyejuk mata, tenang. Penyejuk mata ni maksudnya seronok lah bila kita berada. Macam kita duk tengok anak kita sayang anak. Bila tengok tu jadi tenang. Kita jauh pada anak tu tak ada apa-apa pun. Tapi pasal apa kita rasa gundah gulana? Sebab tak dapat tengok. Tak dapat berada dekat. Tak dapat berada bersama. Bila kita berada bersama, dia akan jadi tenang sebab kita nampak dekat dengan kita boleh berinteraksi. Salat juga begitu kata Nabi SAW. Kenapa? Kerana di dalam salat itu ada bacaan-bacaan yang kalau kita betul-betul faham, kita akan rasa salat ni sangat-sangat bernilai. Umpamanya, bila kita baca Fatihah, Fatihah bermula dengan Bismillah lah, kita baca Bismillah, kita isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mulakan dengan memuji Allah. Alhamdu, segala puji, lillah, untuk Allah, Rabbil Alamin, Tuhan yang menguasai, yang memiliki, yang mentadbir alam ini. Rabb, rububiyah. Maksudnya, apa saja yang ada dalam dunia ni, perjalanan yang berlaku dalam dunia ni, susunan dan tadbir, semuanya di bawah perintah Allah Azza wa Jal. Menjadikan kita ni rasa diri, aku ni sebenarnya tak ada apa-apa. Aku ni sebenarnya tak ada apa-apa. Bila kita masuk dalam solat, kita Tan Sri ke, kita Datuk Sri ke, kita Datuk ke, kita Tun ke, masuk dalam solat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah yang memberikan segala-galanya. Aku tak ada apa. Tuan-tuan masuk dalam bilik air tadi, sambil tengok cermin kat bilik air, cabut bulu hidung. Bulu hidung yang tuan-tuan cabut tu akan tumbuh balik tak? Biasa buat kan? Bulu hidung ni benda yang tuan-tuan tak suka orang tengok. Betul tak?
Tu yang kita cabut tu, yang mana yang panjang cabut, mana panjang cabut. Masa kita cabut tu, kita rasa tak bernilai bulu hidung? Tak rasa. Cuba bayangkan, cabut satu bulu hidung, nak tumbuhkan balik, bayar RM5. Nak cabut tak? Agak-agak nak cabut tak? Ui, jangan tu, kena bayar RM5 tu. Kena bayar RM5. Masa tu kita fikir, ish, jangan cabut lah, trim aja. Tapi sebab kita tak rasa, Allah Ta'ala bagi percuma. Rambut kita, ini rambut elok, rambut lebat ni, masa kita potong, ada kita rasa bernilai rambut? Kita tak rasa pun. Sebab dia tumbuh tanpa kita sedar, tanpa kita minta, tanpa kita tanam. Cuba tengok orang yang tak ada rambut, dia pergi Yunnan hair care, pergi tanam rambut. Masa tu dia akan jaga rambut dia elok. Sebab setiap helai daripada rambut yang tumbuh perlu dibayar. Maka dalam salat Allah Ta'ala nak suruh kita rasa segala apa yang ada pada kamu, nikmat yang ada pada kamu ni, Allah Ta'ala beri. Walaupun kamu tidak memberikan apa-apa modal untuk mendapatkan dia. Dan banyak benda dalam dunia ni, kita tak usaha pun Tuhan bagi. Ada benda yang kita usaha untuk dapat. Yang itulah kalau kita tak dapat, kita punya stres, kita punya persoal. Kenapa aku dah minta Tuhan tak bagi? Tapi banyak benda yang kita tak minta, Tuhan bagi. Yang tu kita tak nak syukur ke? Yang tu kita kena syukur. Maka dalam salat, sepatutnya kita faham benda ni. Kita kena rasa benda ni. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang Ar-Rahman dan Tuhan yang Ar-Rahim. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Tuhan penyayang, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengasih. Sebahagian ulama tafsir kata Ar-Rahman, rahmat Allah untuk semua makhluk, meliputi semua, tak kira yang mukmin, yang kafir, yang manusia, yang haiwan, semua dapat rahmat Allah. Ar-Rahim, Tuhan yang Ar-Rahim, yang memberikan kasih sayangnya kepada orang mukmin yang beriman kepadanya. Bila kita baca ayat ni, kita mari solat ni kita bawa dosa. Betul? Kita mari solat ni kita bawa dosa. Tadi kita dah buat dosa. Kita lalai, kita lupa, kita leka. Bila kita baca ayat ni, baru sedar Allah ni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tuhan ni bila aku buat salat, As-salawatil khams, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata di antara perkara yang mengampunkan dosa, As-salawatul khams mukaffiratu ma bainahuma. Antara solat dengan solat tu menghimpunkan apa ni kita kata, menghimpunkan pengampunan dia untuk dosa yang berada di antara keduanya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW, ara'aitum in kana ala babi ahadikum nahrun jarun ghamrun yaghtasilu minhu 5 marrat fahal yabqa min daranihi syai'. Apa pandangan kamu, kata Nabi, hadis Bukhari, apa pandangan kamu kalau depan pintu salah seorang daripada kamu ada sungai yang mengalir deras, dia mandi kat situ 5 kali sehari, lekat tak kotoran di badan dia? Sahabat kata, tidak ya Rasulullah. Zalika masalus salawatil khams. Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Menyuci dosa. Tak sempat dosa nak lekat, cuci. Yang mana salat yang kita buat, selain daripada dia menyucikan dosa-dosa kecil kita, dalam masa yang sama dia memberikan pahala. Satu ibadah, satu salat, Tuhan bagi pahala. Dan pahala tu diganda. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu pahala diganda 10. Ila 700 dha'fin. Ke 700 kali ganda. Ila adha'afin kathira. Dan mungkin lebih lagi. Bergantung kepada kualiti dan khusyuk. Dan masa. Sebab ada waktu-waktu ibadah, tengok masa. Kadang-kadang masa memberikan pahala lebih.
Umpamanya solat puasa sunat, umpamanya lah puasa sunat. Puasa sunat Isnin Khamis pahalanya lebih daripada hari lain. Puasa sunat pada hari Ashura beza pahalanya berbanding hari-hari lain. Itu yang Nabi kata ada gandaan tu. 10 kali ganda paling kurang. Mungkin pergi 700. Macam solat, ada waktu-waktu solat awal waktu lain pahalanya, solat tengah waktu lain, solat di hujung waktu lain, solat berjemaah lain, bacaan panjang, bacaan pendek, semua pahala itu bergantung kepada kualiti ibadah yang kita lakukan. Dan mungkin lebih daripada 700 kali ganda. Tuhan gandakan, Tuhan bagi pahala, Tuhan gandakan pahala. Dalam masa yang sama, Tuhan gugurkan dosa-dosa kecil yang kita buat. Tuan-tuan, mana nak cari satu syariat yang sangat rahmat kepada penganutnya, melainkan hanyalah Islam. Sebab itu Nabi kata apa? Bu'istu bil hanifiyyati samhah. Aku diutuskan dengan agama yang tidak ada syirik padanya dan agama yang sangat bertolak ansur. Sangat-sangat bertolak ansur. Inilah agamanya. Satu ibadat dapat pahala, ganda pula pahala. Dalam masa yang sama, dosa pula dicuci. Tuan-tuan, saya bagi satu lagi analogi. Ini selalu saya bagi, siapa yang dengar kuliah saya selalu sebut, tapi saja saya nak sebut sekali lagi. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam banyak ayat, di hari kiamat nanti akan adanya mizan. Akan adanya dacing. Tuan-tuan biasa tengok dacing? Kau tuan-tuan tengok roket? Ini bukan politik kan? Tapi dacing tu ada. Mizan. Di hari kiamat akan ada timbangan amal. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang dia akan redha dengannya. Disuka. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan amalnya, binasa dia. Dia akan masuk ke dalam neraka. Okey. Kita belajar. Saya rasa tuan-tuan pun biasa dengar kat kuliah. Memang ada di padang mahsyar ni akan ada dacing. Dacing ni untuk apa? Untuk timbang amalan. Betul? Siapa amalan berat belah baik pergi mana? Pergi ke syurga. Siapa amalan berat belah jahat pergi ke mana? Pergi ke neraka. Clear? Setuju? Okey, setuju. Baik. Tuhan timbang ni, adakah untuk Tuhan tahu amalan kita berat belah mana? Ke Tuhan Maha tahu? Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis daripada Ibnu Mas'ud. Hadis ni panjang. Tuan-tuan biasa dengar hadis ni. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Setiap seorang daripada kamu, kejadiannya dihimpunkan di dalam perut ibunya selama 40 hari. Summa yakunu mithla dhalika fi dhalika 'alaqah. Kemudian dia akan jadi 'alaqah. Dia akan tergantung dalam perut ibu dia. Akan adanya plasenta. Summa yakunu mudghatan fi mithla dhalik. Kemudian dia akan jadi mudghah, maksudnya akan timbul dekat badan dia tu seperti gigitan yang melengkung, yang akan jadi dia punya tulang belakang lah. Ini hadis ni pun dia ada mukjizat saintifik. Sebab Nabi sebut mudghah ni pada orang Arab sesuatu yang
Gigit. Sesuatu yang digigit. Kalau kita gigit tepung ke apa ke, kan? Kalau kita gigit doh tepung tu, dia akan muncul benda yang bekas ke gigi kita tu, yang melengkung, gigi kita melengkung kan. Itu ada kat janin. Dan memang betul pun ada. Sebab janin dia akan melengkung dan tu akan jadi dia punya tulang belakang dia. Okey. Akan jadi mudghah. Summa yursalu ilaihil malak. Dah selesai semua, cukup umur, Allah Ta'ala akan hantar malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat tu akan disuruh oleh Allah untuk tulis 4 benda. Bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqi au sa'id. 4 benda. Rezekinya, ajalnya, amalannya. Dia bahagia ke dia celaka? Maksud dia ahli syurga ke dia ahli neraka? Bila tulis? Masa kita dalam perut mak lagi. Belum keluar lagi. Belum keluar daripada perut mak kita, belum sampai ke dunia. Malaikat dah tulis dah. Kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah keluar daripada rumah, Nabi bawa 2 buku. Nabi kata buku belah kanan aku ni ada nama-nama ahli syurga. Nama dia, nama bapa dia, nama atuk dia. Yang belah sini pun ada nama-nama ahli neraka. Nama dia, nama bapa dia, nama atuk dia, semua dah. Maksudnya apa? Tuhan dah tahu dah. Kita ni nak masuk syurga ke nak masuk neraka, Tuhan tahu dah. Selagi ada yang pelik. Dah tu ustaz, buat apa kita nak beramal lagi dah? Semua dah ditentukan. Kita kena faham soal takdir ni. Ada benda yang Allah Ta'ala bagi kita pilih, ada benda yang tak bagi pilih. Yang tak bagi pilih ni, bangsa apa, muka macam mana, mak bapak siapa, lahir di mana, mati di mana, yang ni tak boleh pilih. Ni Tuhan tentukan. Bila Tuhan tentukan tanpa kita memilih, yang ni tak dipertanggungjawabkan. Tuhan taklah tanya nanti ke akhirat, Rozaimi, pasal apa kulit kau warna ni? Kenapa tak warna lain? Yang tu dia tak tanya. Tak bersoal lah. Sebab kita tak diberi pilihan. Rozaimi, pasal apa kau bahasa Melayu? Dia tak tanya yang tu lah. Dari sudut dia nak persoalkan. Tuhan bolehlah tanya. Tapi dari sudut pertanggungjawaban kita tu, tak ada lah. Sebab Tuhan dah tentukan siap-siap. Tapi ada benda yang Tuhan bagi kita pilih. Kita nak jadi baik ke nak jadi jahat? Tuhan bagi pilih lah. Tuhan bagi pilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan bagi ilham, Tuhan bagi petunjuk pada kita. Yang ni jahat, yang ni baik. Hang pilih. Ada orang pilih untuk jadi jahat. Siapa yang jadi jahat? Kalau dalam Quran lah, Fir'aun. Adakah Tuhan paksa dia jadi jahat? Tuhan tak paksa dia. Tuhan bagi izin kat dia. Nak jadi jahat ke nak jadi baik? Siap Tuhan hantar Musa lagi kat dia. Nah, Musa, pergi dakwah. Cakap elok-elok dengan Fir'aun. Suruh dia kembali kepada hidayah. Tapi Fir'aun tak mau. Cuma Tuhan izin sebab Tuhan bagi pilih. Tapi bila Tuhan izin, tak semesti Tuhan redha. Betul tak? Faham Balik pada isu tadi. Bila saya kata Tuhan tahu, kita ni ahli syurga ke ahli neraka, maksudnya Tuhan tahu. Bukan bermakna Tuhan paksa. Tapi Tuhan tahu. Sejak azali Tuhan tahu kita akan duduk di sini. Dengar kuliah ni sejak dulu Tuhan tahu. Sejak azali Tuhan tahu. Sebab Allah Ta'ala ni dia alim. Dia maha mengetahui. Tapi masa tuan-tuan datang sini, ada tak siapa-siapa paksa? Tak ada kan? Ke bini paksa? Tak ada kan? Tak adalah biasa nak dengar kuliah, nak mari dengar kuliah. So tak ada orang paksa. Kalau ikhlas adalah pahala. Tapi Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Tuhan cipta kita, Tuhan tahu. Dia ni satu hari dia akan pilih yang ni. Kita pun yang bukan Tuhan ni pun kadang-kadang boleh agak. Duk kenal anak kita. Anak aku ni mesti pilih yang ni.
Aku agak dah, dia mesti pilih yang ni. Kita bukan Tuhan, tapi kita boleh agak dah. Kita boleh agak, cuma kita tak pasti ya. Agak tu boleh. Allah, dia tak boleh agak-agak pada Tuhan ni. Allah Ta'ala Maha tahu. Dia tahu kita akan pilih apa, walaupun dia bagi pilihan. Jadi, sejak azali Tuhan tahu. Dah kalau Tuhan tahu, nak buat apa? Pergi timbang. Kan timbang kat padang mahsyar nak tengok mana berat kan? Nak buat apa Tuhan timbang? Timbang tu bukan untuk Tuhan, untuk kita. Timbang tu untuk kita. Sebab Tuhan tahu, kita yang tak tahu. Katalah satu hari sampai kat padang mahsyar nanti, Tuhan ambil kita terus masuk dalam neraka. Kita akan tanya, "Wahai Tuhan, kenapa saya masuk?" Tuhan kata, "Engkau banyak dosa." Kita mungkin ada rasa macam, betul ke? Sebab kita mana ingat. Tuan-tuan ingat semalam tuan-tuan buat apa? Daripada subuh sampai nak tidur. Ingat semua benda? Mana nak ingat? Tadi saya masa dalam on the way nak mari sini daripada Perlis tadi, sampai ke Penang, saya rasa macam, rasanya macam baru je datang Penang. Bila Saya tanya dekat isteri saya lah, bila kita datang? Dia kata ada, tapi tak ingat lah. Ada. Padahal baru je forum dekat Masjid Karua apa ni. Duk mikir, bila dekat 5 minit jugalah duk start. Oh ya betul lah, forum dengan Salman kat Masjid Karua. Manusia tu lupa. Maka sebab tu Tuhan sediakan timbangan untuk menunjukkan keadilan. Adilnya Tuhan tu dia tunjuk depan-depan. Ni amalan kamu, yang ni amalan kamu. Ni amalan baik, ni amalan jahat. Timbang depan-depan. Sebelum timbang, kalau tengok dalam hadis Tirmizi, sebelum timbang, Tuhan tanya dulu. Panggil, Tuhan tanya, ni buku amalan kamu. Atunkiru min hadha syai'a azalamaka katabatil hafizun. Ada tak kamu nak bantah apa-apa daripada buku ni? Ada tak malaikat yang menulis amalan kamu ni menzalimi kamu? Dia tanya siap-siap. Kalau kita nak bantah apa-apa. Tapi adakah kita nak bantah agak-agak? Malaikat mana ada bohong? Malaikat tak bohong. Malaikat tak khianat. Tak ada kepentingan pun untuk dia khianat. Yang banyak khianat, yang bohong ni manusia je. Kan? Jadi, Tuhan nak tunjuk keadilan dia. Dan bila timbang, kita pun tengok, kita puas hati. Berat belah baik. Mana kita pergi? Syurga lah. Tapi dosa ada tak? Dosa ada kan? Apa jadi dosa tu? Allah ampunkan. Rahmat Allah. Katalah orang tu timbang-timbang, sikit je berat belah baik. Sikit je berat belah baik. Mana dia pergi? Syurga. Dosa apa jadi? Ampun. Katalah orang tu timbang-timbang, dia berat belah jahat. Mana dia pergi? Dengan kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh azab dia. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh ampun dia. Kalau Allah Ta'ala ampun, confirm rahmat Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala nak azab dia, Allah Ta'ala akan azab dia. Azab dia sampai bila? Para ulama berbeza pendapat. Menurut Ibn Qayyim, ada yang kata Allah Ta'ala akan azab dia sampai dosa dia naik sikit je, pahala lebih, dan dia masuk syurga. Ada yang kata oleh kerana dia dah masuk neraka sampai habis dosa tu, lepas tu dia masuk syurga. Tak kira lah, tak ada nas dalam masalah ni, tapi dia akan masuk syurga jugalah akhirnya kerana iman dia tu. Dia masuk syurga sampai bila? Sampai pahala dia habis ke? No. Walaupun pahala dia lebih sikit. Kalau ikut dalam hadis, kadang-kadang tak ada kebaikan pun, tapi sebab dalam jiwanya ada la ilaha illallah, keluar dia daripada neraka, masuk dia ke dalam syurga.
Masuk di dalam syurga. Selama-lamanya. Apakah itu bukan rahmat Tuhan? Rahmat. Tuan-tuan, bila masuk ke dalam syurga, Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, kita masuk syurga ni dengan amalan ke dengan rahmat? Dengan rahmat. Pasal apa dengan rahmat? La yunajjiya ahadakum amaluhu. Tidak ada seseorang daripada kamu amalan dia yang boleh menyelamatkan diri dia. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Walaupun aku, kata Nabi. Sahabat tanyalah, walaupun kau pun tak selamat ya Rasulullah. Tak selamat. Amalan aku pun tak mampu nak selamatkan aku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmah. Tapi Allah mencucuri, membaluti aku dengan rahmatnya. Maksudnya kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Macam mana dengan rahmat Allah? Tuan-tuan, saya sebut tadi kan, kita masuk syurga selama-lamanya. Sampai bila Ustaz? Selama-lamanya. Sampai bila? Selama-lamanya. Kalau ikut dalam hadis Utbah bin Ghazawan, dia kata apa? Wa antum muntaqiluna ila darin la zawala laha. Dia kata kamu akan berpindah. Ni sahabat Nabi ni. Dia bagi khutbah. Masa tu dia kat Basrah. Dia bagi khutbah dekat orang Basrah. Tuan-tuan mungkin tak pernah dengar nama Utbah bin Ghazawan ni. Tapi Utbah bin Ghazawan ni, dia antara sahabat Nabi yang awal masuk Islam. Dia siap sebut, dia kata, kuntu ra'aituni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah. Aku di antara orang yang awal, masa aku masuk Islam tu ada 7 orang. Aku orang ke-7. Yang aku tahulah. Masa tu dia kata, 7 orang. Awal lah. Lepas tu dia jadi, masa zaman Umar hantar dia pergi buka Iraq, dia berjaya menguasai Ablah, dia berjaya menguasai Basrah. Dia menjadi gubernur di Basrah. Dia bagi khutbah pada orang Basrah. Dia kata apa? Wa antum muntaqilun. Mula dia kata, inna dunya qad azanat bisurm wa wallat hadza. Sesungguhnya dunia ini dah dekat-dekat mengumumkan dia bakal tamat. Dan dunia berpaling pada kita sangat-sangat cepat. Wa antum muntaqiluna ila darin la zawalalah. Dan kamu semua akan berpindah ke satu dunia, ke satu tempat, ke satu daerah yang tidak ada hancur untuknya, tidak ada hilang selama-lamanya, selama-lamanya. Kita masuk syurga dengan apa tadi? Kita kata dengan rahmat. Apa syarat nak masuk syurga? Kena amal. Amalan kita berapa banyak? Amalan kita berapa banyak? Tuan-tuan, dalam sehari kita solat berapa lama? Satu solat. Tadi solat maghrib berapa lama? Solat maghrib tadi katalah 10 minit. Tu pun dah kira lama dah. Betul? Solat tarawih lah paling panjang sekali. Itu pun tuan-tuan cari yang paling pendek. Tanda lah sembahyang kat masjid ni, imam dia lambat. Baca bismillah batuk. Alhamdulillah batuk. Lambat kita ni, kita cari masjid lain lah. Betul tak? Ke tak betul? Semua pakat tunduk tu nampak macam betul lah. Nak mengaku malu kan. Lebih kurang dari kita pun. Lemah kita ni. Sembahyang tarawih tu pun cari yang paling ringkas, yang paling laju. Betul? Kat sini mungkin tak ada laju sangat. Saya tengok ada satu video, saya tak tahu, dia kata dekat negara jiran kita, sembahyang 20 rakaat 7 minit. Oi. Tu express betul tu. Tapi alhamdulillah, kalau di Malaysia ni taklah macam tu. Masih ada tertib lagi lah. Cuma biasanya kalau kita mula salat isyak tu pukul 8.40 dengan sembahyang tarawih 8 rakaat, kan? Negeri ni 8 ke 20? Ha? 6? Oi, lain macam. 8? 8. 9.30 habis dah kot, no? 9.30 habis, ha? 8.40 kita ambil sejam lah sekali dengan solat isyak. Lepas tu kita campur-campur dalam sehari kita solat fardu, katalah lebih kurang dalam 5 minit campur 5 minit darat 5.
Ataupun 10 minit darat 50 minit. 50 minit campur tarawih sikit, campur-campur dengan zikir sikit. Agak-agak dalam sehari yang 24 jam tu, berapa banyak ibadat kita? Ibadat yang betul-betul ibadat. Berapa banyak? Ada sampai 8 jam? Tidur 8 jam tak? Tidur 8 jam. Tidur lagi banyak pada ibadat. Betul tak? Tapi bila tadah tangan, ya Allah, aku nak syurga. Malu tak? Ha? Tak malu kan? Tak malu sebab Tuhan tu Maha Pemberi. Tak malu. Ya Allah, aku nak syurga, wahai Tuhan. Tapi ibadat 8 jam tak sampai. Tidur banyak lagi. Tidur tu pun kadang-kadang 8 jam. Kalau hujung minggu dia tala sampai 12 jam. Kan selalu tidur hujung minggu dia kata 12 jam. Tapi nak masuk syurga bukan 8 jam. Nak masuk syurga bukan 15 minit. Nak masuk syurga selama-lamanya. Dengan ibadat yang sangat sikit, tidur lagi banyak, tapi nak masuk syurga sangat-sangat lama. Berbaloi ke? Sebab tu kita kata rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita syurga. Sebab tu bila kita baca ayat ni, sepatutnya kita duk bayang benda ni. Ada orang dia buat dosa dengan Tuhan. Bila dia taubat, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Bila cukup rukun taubat, Allah Ta'ala ampunkan. Maka dia akan terbayang. Bila duk baca ayat ni, dia akan terbayang. Allah Maha Rahmat pada aku. Ada orang, dia buat dosa, orang lain tak tahu. Dia taubat, Allah Ta'ala ampunkan dia. Dosa dia kekal tersembunyi. Rahmat Allah Ta'ala pada dia. Tuan-tuan cuba bayang, kalau dosa kita boleh dikenal pasti oleh manusia. Keluar je orang tengok, Ji, banyak dosa ni. Agak-agak nak keluar rumah tak? Dia ada macam meter, termometer kan, naik turun. Allah rahmat, dia sembunyikan dosa. Dia sembunyikan pahala. Kadang-kadang kita rasa, zahir kalau pahala tu baru nampak. Kita pun segan kalau pahala kita orang boleh tengok. Sikit nampak pahala ni, tak beriman Orang yang tanya tu pun cakap lebih. Dia pun orang nak tengok juga kan. Allah rahmat pada kita, dia sembunyikan, dia ghaibkan dua-dua ni. Orang tak nampak. Rahmat. Jadi kita baca ayat ni, kita kena gambarkan semua benda ni. Syariat yang rahmat, Tuhan yang maha pengasih. Maliki yaumiddin. Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Menjadi tabiat agama ini, manusia ni, dia mesti diikat dengan dua benda. Takut, harap. Harap pada Tuhan dan takut pada Tuhan. Dia mesti jalan dua. Macam mana kapal terbang, dia mesti ada dua sayap. Baru jadi stabil. Kalau tak, dia tak stabil. Kalau hanya sekadar anggap Tuhan ni rahmat, Tuhan maha pengampun, dia lupa Tuhan ni pun ada sifat murka. Kalau asyik cerita, asyik ada syurga, takut-takut kita lupa Tuhan ni ada neraka. Nampak? Jadi sebab tu kena seimbang. Ar-Rahmanir Rahim betul. Maliki yaumiddin. So kita akan rasa takut. Uish, Tuhan ni menguasai hari pembalasan. Jadi orang yang baca ayat ni, kalau dia pernah buat zalim kat orang, kalau dia pernah buat penaya kat orang, dia kena ingat, hari ni dalam dunia, mungkin aku ada pengaruh. Mungkin aku boleh gunakan media aku, cyber trooper aku, ubah cerita sampai orang jadi simpati kat aku. Tapi kalau kau curi duit orang, kalau kau zalim pada orang, baca ayat ni, kau takkan lepas di akhirat. Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Tidak ada di kalangan kamu melainkan Tuhan akan bercakap dengan dia di hari kiamat. Tak ada juru bahasa pun, cakap dengan Tuhan. Tak boleh tangguh dah perbicaraan. Jawab depan Tuhan.
Tuan-tuan, dalam dunia ni, kita boleh guna macam-macam cara. Yang mencuri nampak baik, yang bohong nampak cakap betul, yang cakap betul nampak macam bohong, yang bodoh nampak macam pandai, yang pandai dikatakan bodoh. Kan zaman ni kan? Belajar agama, masuk universiti, melalui proses sampai jadi pensyarah universiti, tak boleh ceramah kat masjid. Sesat. Tapi dia yang bagi beasiswa. Terkinja-kinja atas pentah, kita pun tak tahu apa pengajian dia, insaf sekejap, okey, boleh ceramah kat masjid. Ni dunia sekarang berlaku. Dunia sekarang jadi macam ni. Orang yang buat ni, dia ada kuasa. Saya sebut ni tuan-tuan, saya tak ada kepentingan apa. Sampai waktu saya balik. Tapi saya nak bagi tahu, orang yang buat benda ni, dia kena baca ayat ni, nilai diri. Maliki yaumiddin. Tuhan ni menguasai hari pembalasan. Hari ni mungkin dia lepaskan aku. Sampai di akhirat Tuhan akan tanya, kau buat apa dengan kuasa yang aku beri pada engkau? Engkau buat apa dengan kuasa yang aku beri pada engkau? Kemampuan yang aku beri pada engkau, kau buat apa dengan kuasa ni? Kau lepaskan puak kau? Orang yang kau tak suka kau sekat? Jawab depan Tuhan. Hari ini mungkin kita ada kuasa, ada kekayaan, boleh guna apa saja. Upah orang ni, upah orang ni, upah orang ni untuk bela kita. Sedangkan kita buat benda salah. Ayat ni akan jadi peringatan. So, sebenarnya Fatihah ni tuan-tuan, siapa yang baca dengan faham, dengan tadabbur, susah dia nak buat jahat. Sebab tu Nabi kata, wassalatu nur. Salat tu cahaya. Cahaya dalam jiwa, selain daripada cahaya di atas titian sirat nantilah. Cahaya dalam jiwa, maksudnya bila baca tu, kita nak buat jahat pun macam, tak gamak, tak sanggup. Nak baca, nak lalu ayat ni. Jadi sebab itu tuan-tuan, orang yang baca ayat ni, bila sampai, katalah Maliki Yaumiddin tu orang zalim baca, dia akan takut. Sepatutnya. Tapi kalau orang tu dia dizalimi, dia kena tindas, orang fitnah dia macam-macam. Contohlah baru ni, kan kita sekarang ni banyak main Facebook, banyak main Twitter, banyak main TikTok, banyak main Instagram kan. Kadang-kadang ada je fake account yang kacau-kacau kita ni. Tuan-tuan mungkin tak ada lah kot. Tapi saya ni ada je orang kacau. Saya buat apa pun, sampai saya letak gambar makan pun, ada juga orang tak suka. Saya pun heran. Tapi bila kita cek-cek tengok fake account lah, tak tahu siapa. Ada satu komen, dia kata, ni lah dianya. Dia kata, ni lah ustaznya. Sesat ustaz ni. Imam Syafi'i pun dia kata syirik. Saya dah tengok, bila masa aku syirikkan Imam Syafi'i? Saya tak tahu. Saya kata, mana buktinya? Dia kata, carilah sendiri. Dah, gitu pula. Tapi yang dia komen tu, ada orang percaya. Dok maki hamun saya kat dalam tu. Tuan-tuan, saya tak pernah kata Imam Syafi'i mana-mana pun syirik. Tak pernah. Saya tak pernah kata. Tapi ada orang percaya tak? Ada orang percaya. Kadang-kadang kita rasa dunia zalim kat kita. Bila baca ayat ni, Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Ada orang kata kat saya, saman je ustaz. Tuan-tuan, nak saman ni kena hantar surat lawyer. Dah kalau dia pun kita tak kenal, alamat dia lagi kita tak tahu. Macam mana kita nak hantar surat saman? Dia pun pandai lah juga kan. Tapi ayat ni bila kita baca Maliki Yaumiddin, kita rilis, tak apalah. Dunia ni bukan lama pun. Kau akan bertemu dengan aku di akhirat nanti. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan buat zalim kat orang.
Walaupun orang tu tak tahu kita, duk sembunyi belakang fake account kan. Ada datang mengaku pun, dia kata, Ustaz, saya sebenarnya nak minta maaf. Datang rumah saya. Datang ramai-ramai tu, lepas nak balik tu, saya dah bagi makan. Lepas tu baru dia mengaku. Ustaz, saya nak mengaku, Ustaz. Ada satu video dulu saya buat, Ustaz. Sampai keteruk, Ustaz kena. Terus saya sebut, oh, kau yang buat video mana? Dia pun tunjuk video tu. Oh, yang ni teruk juga aku kena. Pandai kau buat. Saya kata kan. Tu dia kata, saya minta maaf, Ustaz. Saya kata, apalah. Kita pun kadang-kadang keras juga dengan orang kan. Tapi ada manusia yang buat macam tu. Ada manusia yang buat macam tu. Tapi yang ni tak apalah, dia datang minta maaf. Tapi yang sembunyi terus kan. Kita yang kena ni, baca ayat tu tak apalah, akhirat masih ada. Macam mana kena kat kita pun, musibah macam mana teruk pun kena kat kita. Tapi bila kita baca ayat ni, kita akan release. Akhirat tu ada. Sebab tu, orang Islam, negara orang Islam, peratus bunuh diri rendah. Macam mana kena kat dia musibah pun, dia percaya akhirat ada. Dia beza dengan orang yang tak percaya akhirat ni. Bila dunia dia hilang, dia tak tahu ada lagi kehidupan yang lebih kekal di sana, so dia bunuh diri. Sebab tu peratusan bunuh diri kat Jepun kan, tinggi. Sebab dia orang banyak yang tak percaya pada agama. Jadi itu di antara contoh lah. Tu bacaan Quran, bacaan salat yang menenangkan jiwa tu tadi. Saya sebut tadi tu. Baik. Menguatkan hati dan jasmani. Ini sama jugalah. Menguatkan hati dan jasmani, dia mengulang yang di atas tu. So kita release. Kan? Kalau kita rasa macam ujian teruk, betul kena kat aku. Contohnya kan, bertimpa-timpa kena. So kita bacalah ayat-ayat Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala pujuk Nabi. Kita baca kisah dalam Quran berkenaan dengan Aisyah yang kena tuduh berzina dalam peristiwa Al-Ifk. Lagi dahsyat. Ramai dok tuduh dia. Ayat Quran tak turun. Abdullah bin Ubay mulakan fitnah. Aisyah dengan Safwan ada affair. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang kat Aisyah. Tapi Nabi tak boleh buat apa-apa. Sebab wahyu tak turun. Waktu tu. Sampai Ali pun kata, tak payah susah-susah lah ya Rasul. La yahummannaka sya'nuha wan nisa'u siwaha kathir. Jangan duk pening-pening lah. Perempuan lain ramai lagi selain daripada dia. Maksud Ali kata, kalau susah sangat ya Rasulullah, lepaskan. Cari perempuan lain. Aisyah sampai jatuh sakit. Susah hati kan. Minta izin kat Nabi pergi rumah bapa dia. Nabi kata pergi. Nabi tak tahan pun. Sebab Nabi pun macam tak tahu nak buat apa. Turun ayat Quran kata Aisyah bersih. Lega. So kita bila kena macam-macam, rasa susah hati, kena musibah, kena apa, buka Al-Quran, baca, fahami ayat-ayat Quran. Tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala beri ujian kepada nabi-nabi yang terdahulu, kepada kaum-kaum yang terdahulu. So kita akan rasa yang kena kat aku ni sikit sangat berbanding apa yang pernah kena pada orang-orang sebelum kita. Kan? Okey. Mendatangkan cahaya pada wajah dan jiwa, pada wajah dan hatilah. Okey? Mendatangkan rezeki. Ini pun ia juga istighfar. Dan istighfar membuka pintu rezeki. So kalau kita rasa tak cukup, selain daripada kita usaha, banyakkan istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kan dalam surah Nuh. Istighfar pada Tuhan. Kerana Tuhan tu Maha Pengampun. Dia akan hantar hujan yang bermanfaat. Dia akan hantar wa yumdidkum bi amwal. Dia akan berikan pertolongan kepada kamu dengan harta. Kalau tak cukup, dia akan bagi wa banin, dan anak-anak. Jadi istighfar di antara cara membuka pintu rezeki daripada Allah. Menyelimuti orang yang berzikir dengan keagungan, keelokan dan keceriaan. Ini pun lebih kurang lah. Menumbuhkan mahabbah, yakni kecintaan yang merupakan roh Islam, puncak dari agama, serta poros kebahagiaan dan kesuksesan. Ini bahasa Indonesia ni, kejayaan. Maksudnya bila kita mengamalkan zikir-zikir, ayat-ayat Quran, daripada hadis pun ada zikir, kita fahami, dia akan ajar kita cara untuk cekal.
Bacaan-bacaan yang ada di dalam Quran dan hadis ini sebenarnya diajar kita cara untuk jadi kuat dan cara untuk serah diri bulat-bulat pada Allah, tak bergantung dah pada makhluk. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok kan, sahabat-sahabat yang berjuang dengan Nabi ni, dia tinggalkan apa saja demi untuk agama. Kita pun jadi pelik kan. Kita ni pun kadang-kadang hari ni bila nak tinggalkan sesuatu yang boleh ganggu kerja kita dan sebagainya, kita pun fikir banyak lah. Tapi sahabat Nabi ni, dia pun tinggal semua demi Nabi. Mus'ab bin Umair jadi orang miskin walaupun sebelum daripada Islam dia kaya. Mak dia kaya. Dia tinggal. Sampai dia jadi antara manusia yang susah. Waktu dia mati tu tak ada kain nak tutup badan dia. Tutup kaki, kepala terbuka. Tutup kepala, kaki terbuka. Waktu peperangan Uhud. Tapi dia tinggal. Dia sanggup. Pasal apa? Sebab dia tahu perhitungan yang sebenar dia adalah di akhirat. Kita tak boleh nak menandingi mereka. Tapi bila kita baca kisah mereka, kita akan dapat tahu kuatnya pegangan mereka terhadap akhirat dan kuatnya tawakal mereka dengan kefahaman dan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mereka. Baik. Menumbuhkan muraqabah, yakni pengawasan dari Allah hingga mencapai darjat ihsan, sehingga orang yang berzikir akan beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihatnya. Orang yang melalaikan zikir tidak akan pernah mencapai darjat ihsan. Maksudnya, bila kita sentiasa mengamalkan zikir-zikir dan kita fahami ayat-ayat dalam zikir ni, dalam doa ni, kita akan rasa diri kita sentiasa diawasi oleh Allah. Dia rasa macam duduk dalam tempat yang ada CCTV. Kita duduk dalam katalah kita naik lift, ada CCTV kan. Tengoklah lift, ada CCTV lift. Kita jaga tak kelakuan kita? Kita jaga kelakuan kita. Nak korek hidung pun ada CCTV. Nak garu tempat-tempat yang sulit pun ada CCTV. Jadi orang yang fahami zikir akan ada kekuatan tu pada dia. Ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Menumbuhkan inabah, yakni kembali kepada Allah dan berpulang kepadanya. Tawakal. Bahkan kalau kita baca zikir-zikir yang ada lepas salat ni pun, dia akan buat benda yang sama. Dia akan ajar kita benda yang sama. Antaranya, saya selalu sebut benda ni. Bacaan dalam salat yang sunnah. Bacaan lepas salat. Lepas kita bagi salam tu, ada satu zikir Nabi ajarkan kita. Apa dia? Allahumma la mani'a lima a'tait. Wala mu'tiya lima mana'at. Wala yanfa'u zal jad minkal jad. Okey. Apa maksud zikir ni? Zikir ni sahih. Tuan-tuan boleh amal. Allahumma la mani'a lima a'tait. Wahai Tuhan, tidak ada penghalang kalau apa yang kau telah beri. Wala mu'tiya lima mana'at. Tidak ada pemberi bagi apa yang kau telah halang. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jad. Wahai Tuhan, kekayaan tidak memberi manfaat kepada pemiliknya daripada azab-Mu. Kita bila baca sambil kita faham, kita akan rasa apa? Kalau Tuhan nak beri, tak ada siapa boleh halang. Kalau Tuhan halang, tak ada siapa boleh beri. Kadang-kadang kita rasa dengan bercakap betul, dengan bercakap tegas, lawan benda-benda khurafat, kita rasa macam bersendirian yang bercakap benda ni. Tak ramai lah bercakap. Adalah, tapi tak ramai. Kadang-kadang ada juga yang terlepas daripada kita. Ada benda-benda yang terlepas. Mungkin patut dapat, tiba-tiba tak dapat. Pasal apa? Oh, nama dia ni kontroversi, tak boleh bagi.
Tapi sebab memang Tuhan asalnya takdirkan kita tak dapat. Usaha macam mana pun Tuhan kata kau tak dapat. Tak ada rezeki, tak payah. Tapi kalau Tuhan nak bagi, siapa boleh halang? Tak ada siapa boleh halang. Jadi bila kita dok faham benda ni, pasakkan dalam jiwa, kalau Tuhan beri tak ada siapa boleh halang, kalau Tuhan halang tak ada siapa boleh beri, kita akan rasa tenang dalam hidup ni. Serah bulat-bulat pada Allah, kita usaha je. Dapat tak dapat Allah tentukan. Tak adalah bila orang naik pangkat kita dengki. Orang dapat anugerah kita tak puas hati. Sebab apa? Dia kata patut aku yang dapat. Tuhan kata bukan kau punya. Dah Tuhan halang. Kalau orang nak bagi pun Tuhan kata bukan. Nak macam mana? Kan? Dalam pejabat ni, kadang-kadang politik pejabat lah kan. Macam tu lah. Saya masuk pejabat dulu, dia pula naik pangkat dulu. Padahal orang tu dia kerja lebih, dia perform lebih, dia dah dapat. Kalau dekat kerajaan dia apa dia? APC apa? Anugerah Perkhidmatan Cemerlang kan. Sampai sekarang ni, anugerah Perkhidmatan Cemerlang ni, sampai gaduh-gaduh pada berapa ribu dapat? 1,000 lah? Tak ingat lah pun. 1,000. Sampai terpaksa buat rotate lah. Tahu rotate? Dia cemerlang, tahun lepas dah dapat dah. Tahun ni dia cemerlang ni, tak boleh dapat lah. Orang lain pula dia dah dapat dah tahun lepas. Padahal anugerah Perkhidmatan Cemerlang untuk orang cemerlang lah. Lain kali anugerah tu jadi rotation. Orang yang tak cemerlang pun dapat sebab dia tak pernah dapat. Sebab apa? Dengki punya pasal. Lain kali dia asalnya tujuan buat anugerah Perkhidmatan Cemerlang nak suruh orang cemerlang. Lain kali tak apa, tunggu turn je. Kita kerja macam biasa juga. Faham tak? Tapi kalau kita jenis faham tuan-tuan, kalau memang itu rezeki dia, kita tengok betul lah dia layak dapat dan tak dapat lah. Sebab tu Nabi kata, di antara kesempurnaan iman tu apa dia? Ayyuhibba li akhihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman bila kita sayang saudara kita macam mana kita sayang diri kita. Maksudnya kalau kita suka benda tu, kalau dapat kat kita, tapi tak dapat kat kita, dapat kat saudara kita, dapat kat kawan kita, kita kena tumpang gembira. So itu tanda kita sempurna iman lah. Tak ada hasad. Kerana rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Maka diajar. Zikir-zikir dalam Quran dan Sunnah dia diajar kita inabah. Menumbuhkan taqarrub kepada Allah. Dekat dan jauhnya seseorang kepada Allah sesuai dengan kadar zikirnya. Ini sama macam tadilah ihsan tadi. So dia sentiasa zikir, dia sentiasa melazimi Allah Ta'ala, sentiasa nampak dia. Allah Ta'ala sentiasa berkuasa ke atas dia. Membuka lebar pintu makrifah, yakni mengenal Allah. Semakin banyak seorang berzikir akan semakin bertambah makrifahnya. Dia tahu Allah Ta'ala maha kuasa ke atas dia. Dia tahu Allah Ta'ala maha rahmat ke atas dia. Ini dah azan ke belum? Ha? Sebab saya baca kat sini dia kata kena bagi azan. Sampai berapa ni? Sikit lagi. Menumbuhkan rasa takut serta pengagungan kepada Allah sebab ia mampu mengarahkan dan menghadirkan hati agar sentiasa mengingat Allah. Hal ini akan berbeza halnya dengan orang yang lalai. Sesungguhnya hijab rasa takut dalam hatinya amat lembut. Maksud orang yang berzikir ni, jiwa dia tu akan jadi lunak dan lembut. Sebab bukan zikir je lah, faham apa yang dizikir tu, dia hayati. So jiwanya akan jadi lembut, akan jadi lunak. Sebab dia tahu dia ada Tuhan yang berkuasa ke atas dia. Okay? Akan diingat oleh Allah. Ini lagilah Allah Ta'ala menyebut nama dia pada malaikat di langit. Ini keistimewaan lah. Fazkuruni azkurkum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ingatlah aku akan ingat, aku akan sebut nama kamu. Menghidupkan hati. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, kedudukan zikir bagi hati ibarat kedudukan air bagi ikan. Kalau ikan kalau tak ada air, dia mati. Zikir umpama air. Hati umpama ikan. So kita kena bagi dia hidup. Okay? Zikir dan doa adalah kekuatan hati serta roh. Ini kita dah hurai tadi. Membersihkan hati agar tidak berkarat. Tidak diragukan lagi bahawasanya hati juga dapat berkarat seperti halnya tembaga, perak dan lainnya. Jadi cara nak bersihkan adalah dengan zikir.
Dan kita kena faham, aku ni banyak sombong, aku ni banyak dengki, aku ni banyak hasad, aku ni banyak orang kata apa, mencarut dan sebagainya, cakap benda-benda kotor, aku banyak buat maksiat. Yang bila kita baca zikir-zikir ni, kita akan rasa zikir ni macam tegur aku. Dia ada kadang-kadang manusia ni, dia tahu benda yang dibuat tu salah, tapi bila orang tegur dia, dia marah pula orang tegur tu. Ini masalah, tuan-tuan. Walaupun dia tahu benda yang dia buat tu salah. Problem, tuan-tuan. Dia dah buat salah. Orang tegur, dia marah pula orang buat salah. Orang yang tegur tu. Padahal dia tahu yang tegur tu betul. Maksudnya perasaan takabur dah masuk dalam jiwa. Karat dah tu. Baru ni ada orang mesej saya. Dia mengadu sikit lah. Sahabat juga lah. Dia kata, saya ada tegur satu orang pasal satu isu. Dia marah saya balik. Berjemaah pula tu. Berjemaah. Kawan-kawan dia dengan kawan-kawan dia duk hentam, duk balun. Isu apa? Dia kata, saya tegur sikit pasal isu aurat ni, Ustaz. Orang perempuan kan, bab aurat ni, dia susah sikit nak jaga kan. Jadi dia pun tegur lah. Dia tegur, kawan ni punya marah. Yang ditegur ni punya marah. Padahal betul dia tegur tu. Kawan-kawan dia panggil kawan-kawan dia kat Facebook semua, hentam. Stres pula ustaz ni. Ini masalah, tuan-tuan. Kadang-kadang benda yang ditegur tu betul, buat diam sudahlah. Kalau kita tak mau terima pun diam sudah. Ni kita marah balik, ajak kawan-kawan, ajak geng tu. Lepas tu dia tanya saya, dia kata, Ustaz, cuba Ustaz tengok saya punya teguran ni betul ke tak betul? Saya kata okey je, you tak maki dia pun. Betul lah, saya pun heran juga. Tapi dia kata saya mengaibkan dia. Apa yang mengaibkan? Dia macam ni ya. Pada masyarakat kita ni, asal tegur je aibkan. Walaupun kita tegur dengan cara baik. Macam mana yang tak aibkan? Jangan tegur. Itu kira tak aibkan. Maka nahi mungkar tak ada lah. Sedangkan nahi mungkar tu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi benda ni menunjukkan jiwa telah berkarat. Kan? Jadi kalau ada orang tegur kita, kita tengok baca betul ke tak betul. Kadang-kadang macam tu lah syaitan dengan nafsu ni macam tu lah. Bila orang tegur, dia ni macam dia bagus sangat. Tapi kejap. Sebelum hang nak kata kat dia tu bagus sangat, yang dia tegur ni betul ke tak? Betul. Betul sudahlah. Tak payah jawab apa. Sebut terima kasih sudah. Kena buat macam tu. Saya tahu, saya faham. Kadang-kadang kita pun ada ego kita juga. Tapi kena lazimi. Sebelum nak marah orang tu atas teguran yang dia buat kat kita, kita duduk, kita tenang dulu, relax dulu. Dia bagi apa pun kat kita, kita kata, wah, terima kasih. Jangan sebut apa. Dia nak tegur kita tu pun dah sebut rahmat dah. Ada satu orang datang lepas kuliah. Masa tu saya kuliah dekat Kuala Lumpur. Dia kata, Ustaz, saya nak bagi tahu kat Ustaz, saya tak mau ikut Ustaz. Ustaz cakap apa pun saya tak mau ikut. Tuan-tuan kalau depan berada dalam situasi itu, tuan-tuan nak jawab apa? Sakit hati tak? Kita baru lepas kuliah ni, depan orang dia cakap dekat sini, meja kuliah ni, cakap kuat tu, semua orang dengar. Macam boleh tahan? Saya pun tahan. Saya kata, terima kasih. Bila saya cakap terima kasih, dia macam, okey Ustaz, sama-sama. Dia pun kadang-kadang kita tak payah cakap banyak, tak payah jawab banyak. Terima kasih. Kan, itu belum lagi yang kena maki dekat inbox, dekat Facebook apa, ada kadang-kadang salam pun tak bagi. Hai lembu. Tuan-tuan, mungkin Allah Ta'ala gerakkan jiwa dia untuk train kita. Mungkin nak tengok kesabaran kita macam mana. Kita pun kata Assalamualaikum. Sudah. Okay, latihan lah, latihan. Dia nak suruh kita latih diri. Kita ni marah juga kan. Kita anggap benda tu latihan yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Supaya jiwa kita ni tak berkarat. Kadang-kadang duduk kuliah lama sangat, duduk nasihat orang lama sangat. Tapi orang datang nasihat tak mau terima. Apa masalah juga?
Tuan-tuan ingat senang nak tegur ustaz? Tuan-tuan duduk bawah, ustaz duduk atas kursi. Ingat senang nak tegur? Latihan untuk kami juga. Tambah kalau ada kamera ni. Cakap salah pula. Kan, tiba-tiba cakap salah. Orang tegur, ni benda yang ustaz sebut ni tak betul ni. Sebenarnya bukan ni, yang ni. Kalau jenis boleh terima nasihat, terima kasih banyak, saya betulkan balik. Kan? Macam ada satu kuliah Sahih Bukhari. Saya ingat lagi kat Arau baru ni. Saya sebut Sufyan As-Sauri. Padahal itu Sufyan bin Uyainah. Ada orang tegur dalam kuliah. Saya kata terima kasih banyak. Last kat ujung kuliah, saya betulkan. Sebab dalam komen tu ada sebut. Ada orang mesej kat saya. Saya kata terima kasih banyak, saya betulkan balik. Sufyan Ibn Uyainah. Bukan Sufyan As-Sauri. Sebab nama dia Sufyan dua-dua. Hidup pun lebih kurang sama. Tok Guru pun hampir sama. Dua-dua Sufyan ni memang dekat hidup dia. Sezaman. Kan? Tok Guru lebih kurang sama, anak murid lebih kurang sama. Kita tak dapat beza. Then, orang bagi teguran. Ikut kat kita lah. Ada orang, mungkin, nak tengok cara kita macam mana. Cara kita deal. Susah agak tu. Tapi yalah, kita manusia kan. Terima je. Kita memang silap. Kita memang terlupa. Ada kelemahan. Tapi, itu kena anggap sebagai satu latih. Saya tak kata saya baik pun. Tak. Tapi, kena latih diri. Latih. Sebab kita selalu tegur orang. Orang tegur kita, kita nak terima ke tak? Kalau kita boleh terima, alhamdulillah. Kalau kita tak boleh terima, kena muhasabah diri. Aku ceramah ni, aku nak suruh orang jadi baik ke? Aku nak kata kat orang aku baik? Beza tak? Kita ceramah ni nak suruh orang jadi baik ke nak bagi tahu kat orang aku baik? Kita nak suruh orang jadi baik. Sama-sama jadi baik. Bukan nak kata kat orang aku baik. Kalau nak kata kat orang aku baik, tak payah terima nasihat lah. Orang tegur je. Mana-mana orang tegur, kita strike video dia sampai jatuh dia punya channel YouTube. Ada juga. Ada seorang ustaz. Bila kita bagi teguran, dia tak jawab pun. Dia strike. Maksud strike tu dia ambil copyright. Video-video yang kita share dia punya tu semua dia bawa turun. So orang tak boleh tegur lah. Ada? Jadi kita tak mahu lah macam tu. Kita sentiasa bagi teguran. Kita juga perlu menerima teguran. Dan benda ni struggle lah bagi orang yang terkenal. Bagi orang yang dah ada follower, bagi orang yang duduk depan kamera, yang kamera datang, rakam dia. Tiba-tiba salah. Itu ujian bagi kami, orang yang berada di meja kuliah. Tapi cara nak hilangkan karat dalam jiwa tu, amalkan zikir-zikir dan doa supaya kita kekal jadi hamba. Kekal jadi hamba. Kekal jadi tawaduk. Nabi SAW juga ditegur oleh Allah di dalam Al-Quran. Abasa wa tawalla. Dia berpaling, dia bermasam muka dan dia berpaling. Ayat ni untuk siapa? Untuk Nabi SAW. Isyarat kepada pendakwah. Jika Nabi dalam urusan dakwah pun ada yang ditegur oleh Allah, kamu bukan Nabi pun. Takkan orang tegur tak boleh? Ayat untuk kami. Jadi kalau rasa macam dah hebat sangat, penyokong dah ramai sangat, juta orang tengok video kita, kena baca ayat Quran yang macam ni. Kena baca zikir-zikir supaya hilangkan karat dalam jiwa, hilangkan sombong, hilangkan takabur, hilangkan ujub. Bukan hanya orang awam perlu ditegur, orang-orang agama juga lebih utama untuk ditegur. Kerana mereka sentiasa berada di tempat yang sedikit tinggi di sisi masyarakat berbanding orang lain. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kuliah kita pada hari ini. Tuan-tuan ada soalan? Baru poin nombor 17. Kita ada 60. Itu pun laju saya begitu kan? Baik. Tak ada? Kalau tak ada, kita jumpa lagi insya-Allah. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih pada masjid, terima kasih pada penganjur. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.